呀，各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。或者首先感谢天师的Namo Buddhaya。Ya, Namo Buddhaya, selamat pagi semuanya, sahabat yang terkasih. Minggu lalu dengan topik di Puja Bakti yaitu reputasi di dalam bertransaksi. Saat itu saya renungi, segala sesuatu telah kita lalui sedang mempersiapkan bagi kita. Kemana Sang Hyang Adi Buddha akan membawa kita semua ini? Harapkan hal-hal baik akan terjadi. Buddha tidak pernah bertransaksi dan menaruh tanggung jawab di pundak yang salah. Kalau kamu yang terpilih, itu berarti Buddha percaya bahwa kamu mampu, kamu kuat, dan kamu istimewa. Orang lain belum tentu setegar kamu. Selamat berkarya di dalam kehidupan ini. Kita melakukan yang terbaik. Baik, penuh kasih. Mari kita lanjutkan ulasan episode kali ini yang terkadang menimbulkan keheranan juga. Ya, saya Charles mempersilahkan Ibu Sinta. Silakan. 谢谢。Namo Buddhaya. Sahabat yang terkasih, dengan topik hari ini, reputasi di dalam bertransaksi, episode yang kedua. Kemudian ditingkatkan agar keyakinan opini umum yang dimiliki orang lain tentang Anda dianggap dapat dipercaya, baik hati dan bijaksana. Itulah Anda telah membangun suatu kepercayaan. Heran. Mengapa heran? Jadi mungkin saya dapat sedikit berbicara dengan satu kata, heran, karena ini aneh. Dengan kata heran ini terkadang memang sangat membuat kita terheran-heran. Coba simak pada saat kita hendak membeli sebuah handphone. Katanya smart, bisa ini, bisa itu. Luar biasa. Yang begitu banyak fiturnya. Namun setelah kita beli, kita memiliki handphone smart itu di genggaman tangan kita. Sekian waktu tidak pernah belajar apa yang terhebat dari handphone itu. Begitu pula setelah kita bertransaksi dalam pembelian produk-produk lain. Setelah kita memilikinya, kita tidak meneruskan mempelajari produk yang kita beli itu. Kemudian yang satu ini kita pengen sekali sekolah sampai S1. Belajar dengan tekun, rajin menggali ilmu pengetahuan, kesana kemari mencari mentor senior, kesana kemari mencari senior sebagai mentor kita. Nah, saat setelah lulus, wisuda S1, setelah itu kita tidak pernah lagi belajar, mencari buku-buku agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jarang atau sama sekali tidak pernah lagi. Nah, ini kan heran. Hayo, apakah Anda juga pernah demikian? Manusia itu terkadang berhenti sampai pada tujuan tertentu, tidak dikembangkan, tidak dijaga, tidak juga dirawat apa yang telah didapati hingga tidak jarang. Reputasi itu menurun hingga tiada. Muncul asa, muncul ikhtiar di dalam iklim usaha, serta hingga bertransaksi ke lebih baik. Orang senantiasa memiliki dan melekat di kesepakatan poin-poin ini. Poin pertama, modal kecil keuntungan besar. Xiaopen tali. Siapapun menghendaki di dalam bertransaksi dengan modal yang sekecil-kecilnya dan berharap mendapat laba banyak atau sebanyak-banyaknya. Bahkan ada sebagian transaksi yang tanpa modal, kemudian deal, hingga mendapatkan upah yang setimpal. Bahkan tidak bisa dipungkiri ada orang bertransaksi hanya dengan menunjukkan referensi saja. Good deal, good job, mendapat fee. Poin kedua, perjanjian kesepakatan awal. Preliminary agreement. Cupu Xue
Sebelum bertransaksi, tentunya kita sudah berkomitmen pada awalnya. Berapa lama tenggang waktu pembayaran, bagaimana pengirimannya, apakah diasuransikan, hingga terkadang dalam skup perdagangan yang besar. Perjanjian di dalam transaksi itu dibuat di notaris. Terkadang juga melibatkan bank. Apakah itu perlu terbit bank garansi hingga lainnya jika diperlukan. Poin ketiga, saling menguntungkan. Mutual benefit. Hu hui, hu li. Saling menguntungkan. Ini dapat menciptakan transaksi yang berkesinambungan. Terjalin simbiosis mutualisme. Bentuk interaksi di dalam bertransaksi antara dua pengusaha yang berbeda bidang hingga sama-sama mendapatkan keuntungan dari interaksi transaksi dagang. Contoh, pengusaha-pengusaha yang dipercaya menjadi main dealer pada suatu negara. Kita lihat banyak sekali perusahaan dari luar negeri yang bertaburan membuka usaha di negara kita. Siapakah yang dipercaya, terjalin, memegang distributor tunggal bisnis itu? Itulah fenomena berbagai perusahaan asing yang telah berdiri di negeri kita ini. Tentunya ada investor dari dalam negeri sebagai partner. Poin keempat, kepercayaan, trust, sinyum. Tipe bertransaksi ini amatlah konvensional. Cukup, tidak lebih, tidak kurang. Hanya satu kata, cukup saja kita dapat dipercaya dan kemudian bertransaksilah. Jenis transaksi ini, harga diri kita, itu ditentukan oleh berapa nilai nota yang dipercayakan, dipiutangkan, dan pengusaha semacam ini biasanya sudah siap bila terjadi gagal tagih. Anda hanya senilai nota itu loh. Artinya jika Anda tidak bisa melunasi hutang yang tertera di nota transaksi dengan nilai nota 10 juta misalnya, maka akan dinilai harga diri Anda hanya 10 juta saja. Sesuai kepercayaan, nilai-nilai ini terus meningkat, terus bertambah, hingga ada satu limit kredit tertentu, di mana reputasi Anda itu akan sirna di area perdagangan ini. Nama Anda akan jelek dan pasti tergaung. Manusia bagaikan gema pantulan suara di antara lembah gunung. Jika seseorang meneriakkan kata yang baik, maka suara yang memantul akan baik pula dan sebaliknya. Ini adalah suatu kepercayaan. Jika kita memiliki trust point bertransaksi ini, jagalah baik-baik kepercayaan yang diberikan oleh orang atau pengusaha tersebut. Keempat poin di atas tadi, kita dapat mempelajarinya dengan baik dalam bertransaksi hingga saling mendapatkan reputasi yang terindah. Lalu, bagaimanakah transaction outlook atau tampilan transaksi di dalam keagamaan, terutama agama Buddha? Sekali lagi, Sang Hyang Adi Buddha atau Mingming Shangti maupun Dewa Dewi atau Shenfo tidaklah bertransaksi. Kita yang beriman, berdoa, bersembahyang, dan harapan kita memiliki metta dan karuna atau kasih, dapat dibaca Sabda Syair Anguttara Nikaya 2 ayat 9. Dan saya bacakan sebuah quotes kutipan dari Master Sun. Kasih, karuna, metta. Kei, 从不考虑，因为爱总是尽力给予最好的，真正要真正的心。
Kasih karuna dan meta tidak pernah memperhitungkan, karena kasih itu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dapat diberikan. Tuluslah dalam memberikan berdana sesuatu. Semoga pembabaran hari ini dapat dipelajari dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Sinta, saya kembalikan pada moderator. 好，谢谢。Ya, saat kita mengandalkan dan berharap di dalam doa sembahyang kita kepada Sang Buddha, janganlah bertransaksi. Dalam segala sesuatu ada pintu-pintu terbuka bagi kita semua. Yakinlah. Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan penjelasan dan kisah dari Hong Lao Shi kita. Apa itu tulus? Dan janganlah bertransaksi dengan Sang Hyang Adi Buddha. Silakan. 谢谢。好，大家好。 Ya, semuanya apa kabar ya? Baik. 好，就是我们每一个人都希望就是有很好的名声，有很好的这个美名。那这些好的美名跟这个名声不是偶尔来的，是我们要付出行动才能够得到的这个结果。 Ya, semua orang tentunya ya menghendaki suatu reputasi yang baik dan bertransaksi dengan baik pula. Reputasi atau nama baik ini tentu saja tidak datang begitu saja, melainkan sebagai hasil perbuatan atau tindakan kita. 那当然呢，有很多人他就是借着这个好名声啊，出名，就是尽管他们在这个社会上他们的生活跟别人描述的不一样，可是他们前面被人家说的很好，可是后面并不是这样子，所以他们这些被称赞的人，当然就觉得一定会心很不安。 Tentunya banyak orang ingin terkenal, dikenal, tersohor dengan reputasi yang baik ini. Sekalipun sesungguhnya hidup mereka berbeda dengan yang dicitrakan di depan orang. Mereka lebih gusar tentang anggapan orang yang membandingkan fakta yang sesungguhnya. 有时候我们看到的有一些公共人物啊，他花很多这些顾问呐来制造自己的形象啊，或是很多公司他就是用很多的方法，花了很多的钱来做这些广告。 Ya, kita coba lihat ya. Terkadang ada tokoh publik yang membayar konsultan untuk melekatkan citra tertentu pada diri mereka. Begitu pula ada perusahaan-perusahaan atau lembaga melakukan banyak sekali cara. Bahkan tidak sedikit juga mengeluarkan anggaran iklan yang cukup mahal. 那为了就是什么？为了就是能够获得这个良好的名声嘛。那当然最重要的就是要赚更多的钱然后更大的能够获得更大的利润呐。 Ya, ini demi memperoleh reputasi yang baik. Tentunya yang dikehendaki akhirnya dapat memperoleh satu keuntungan yang besar. 所以不要嫌我啰嗦，我再说一遍要提醒大家就是不要跟明明上帝诸天仙佛谈这种交易因为我们在佛教的教育当中它是不可以的。 Ya, jangan bosan saya berkata lagi, mengingatkan lagi, jangan bertransaksi kepada Sang Hyang Adi Buddha, Miming Shangti, dan juga para dewa-dewi, Shenfo Zibei, karena di dalam ajaran keagamaan Buddha, hal itu tidak ada. 当然，并不是我们所有的习惯，或是每一个习惯都是正确的。所以我们就是必须要学习这个道理要奉献了愿所以
等一下我或许就举几个例子来分析给大家知道。Ya, memang tidak semua kebiasaan itu benar. Tetapi kebenaran itu harus dibiasakan. Berdedikasi atau fungsian, berdana, 了愿. Cukup, aku bagian dari dan kisah dari poin-poin di bawah ini. 好，那第一个就是愿意。Ya, poin pertama, kerelaan, ikhlas atau 愿意. 那什么叫做愿意呢？就是说，在这个神佛的家里面当然我们要对这些推广这些传统文化对这些社会要有一些活动要互相帮助。那这些帮助都能够成为这个困苦的人比如说可以帮忙一点救助一些就是物资能够给孤儿院跟养老院等等。Ya, di rumah Buddha kita ini banyak acara tradisi budaya. Atau kita pasang lilin penerangan HUT ya, hari ulang tahun para dewa-dewi yang bermakna pada kehidupan bersosial, saling tolong-menolong, bergotong royong dan berduafa. Pada akhirnya dapat pula kita menyalurkan bantuan-bantuan ke panti-panti anak yatim piatu, panti jompo, dan lain-lainnya. 那我们在这个佛的教义是非常的认真非常的真诚就是愿意就是愿意或愿意做一颗愿意付出的心捐赠所以这个就是你自愿奉献，不是因为要得到别人的称赞才奉献的这个叫愿意。Ya, kita sungguh-sungguh atau dengan tulus dalam konteks agama Buddha, kerelaan atau 愿意 sebagai hati yang rela berdana, berdonasi, atau rela mendedikasikan, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. 这个就是佛看得见的。 Ya, Pak Buddha, Sang Buddha pasti melihat. 第二个就是傲慢。 Ya, lalu poin yang kedua, jumawa atau jemawa, arrogant, ya, 傲慢。就是傲慢他很自负，而且很喜欢干涉别人的事情譬如人家要捐献那个点灯他21个，那他就很给薄啊，他就问他你为什么要捐到21个灯笼你到底是怎么样？你觉得你很有钱吗？或是你自命不凡吗？ Ya, arrogant, takabur, congkak, atau suka mencampuri urusan orang lain. Ya, semisal si dia dengan kepo ya berkata, buat apa kamu berdana sampai 21 lampion berkat? Sosokan kamu itu, paling-paling pamerlah kamu itu. 那他捐21个灯笼，就是说他已经有包括他的家人啦、哥哥姐姐、弟弟妹妹啦，还是归空的父母啦，就是全部的家人啦、亲戚朋友所以他就共点了21个。 Ya, orang yang berdana 21 lampion itu dikarenakan hitungan dari keluarga. Tiap tahun di pergantian tahun ke tahun baru selalu berdana lampion berkat. Keluarga 5 lampion, kakak 5 lampion, adik 3 lampion. Almarhum orang tua, papa mama 2 lampion. Lalu teman-teman 6 lampion. Totalnya 21 lampion. 那些捐献的人呢，他只是对这个干涉别人的事情的人微笑他觉得为什么是这样子所以我们看一下我们对于我们这些有理智的人来说那个喜欢干涉别人的事情这样子说对他有什么好处对这个神佛的家有什么好处？ Lalu yang berdana hanya senyum saja pada si jumawa itu. Jika kita simak, bagi kita yang punya nalar, untungnya apa sih? Si jumawa itu berkata demikian. 第三个就是侮辱。 Ya, lalu poin yang ketiga, menghina, insulting, 侮辱。 我们就是来看像这种侮辱看起来
就是在欺骗我们。好，其实每一个神佛的家都是需要费用的，好，所以你们必须要学习，要懂这个道理。好，有的人在你的旅程当中，你感到快乐，哦，尽管他一开始就想欺负你。Ya. Nah, ini lebih ingin menghina, beraroma menipu kita, pengurus rumah Buddha, agar menjalani hidup dan tidak menikmatinya. Anda harus mempelajari prinsip ini. Ada yang bersuka cita dalam perjalanan Anda, walaupun awalnya si dia hendak menghina. 那事情就是发生了，比如说，有人在神佛的那个家点灯啊，那他就是点灯活动，他就特意说自己的名字啦、同事啦，很多人点灯啊，然后让大家都知道。哦，结果他点了25盏灯，结果呢，他那个灯是点在别人的神佛的家的灯佛灯哈， Ya. 灯笼哈。 Ini terjadi. Si dia berkata, acara tradisi lampion berkat tahun ini, saya sengaja daftarkan namaku, keluargaku, teman-teman, dan rekan. Dengan bersaut-saut agar terdengar oleh semua umat. Pengurus rumah Buddha. Saya pasangkan sejumlah 25 lampion berkat di rumah Buddha sana. 那为什么他要这样子讲话呢？问他为什么要这样子讲话呢？他没有停止讲话，然后他又说，昨天呢，我也是给那个神佛的家捐了1000万呐。哦，那当然，你的目的是做什么？你的目的就是要让这个管理的人呢感到心痛吗？ Ya, buat apa pasang di rumah Buddha sini? Si dia itu tidak berhenti bersahut. Si dia bilang lagi, saya baru kemarin donasi 10 juta di rumah Buddha sana juga. Tentu tujuan agar pengurus rumah Buddha di sini sakit hati. 所以佛陀啊，就看出一个人的本质啊，这个人的思考模式，他清晰的表达出来，佛都看得很清楚。 Ya, Sang Buddha melihat tabiat seseorang, pola pikir orang terartikulasi dengan jelas. 那他侮辱的也是这个佛陀啊，而不是这个处理这个神佛家的负责的人呐。 Ya, yang si dia hina itu adalah Buddha, bukan pengurus rumah Buddha. 他所炫耀的他炫耀他捐给这个捐款多少钱呐、啊？他而不是他这个钱是捐给佛陀，而不是捐给这个管理佛堂的人呐、啊。 Ya, yang dia pamer berdonasi berapa, kemana, itu pamer berdonasi ke Buddha, bukan kepada pengurus rumah Buddha. 那他所做的不一定他所做的，不一定就是他所说的。 Ya, yang si dia perbuat belum tentu nyata dengan apa yang dia sebut. 也许他在这边说这个话，那或许在别个地方也是说这个话，可是他事实上就是没有做到。 Ya, bisa-bisa di rumah Buddha sana pun si dia itu bersahut. Artinya di rumah Buddha sana pun dia tidak melakukan kebaikan atau tidak berdana. 所以真正存在的就是佛陀会判断。你看供养佛陀啊，这种回向，这种名声啊，是没有价值也没有意义的。所以你要想一下。 在你的生活当中，你可以享受，你可以有正确的角度，你可以拥有这个慈爱。 Ya, jika nyata memang ada pun, Buddha dapat menilai reputasi dalam berdana. Berdedikasi semacam itu menghina orang, pada Buddha itu tidak bernilai dan tidak
bermakna. Ada hal-hal dalam hidup Anda saat ini yang dapat Anda nikmati. Jika Anda memiliki perspektif yang tepat, Anda itu memiliki meta, kasih. 所以你这样子，那这样子来这样子这样一来，那佛陀就一定会再次的来评判你嘛，来判断你呀、 Ya, dengan cara demikian sekali lagi Sang Buddha tentunya dapat menilai. 那第四个就是很多好人， Ya, lalu poin yang keempat, banyak orang baik, a lot of good people, 很多好人。其实神佛的家在推广这个传统文化的时候，很多人是不知道的哦，有可能已经是过期了哦，有可能我们出去的时候碰到我们周围的人，好人，那我们在说这个活动，那他们会说哦，我不知道，我可以去吗？哦，登记我的名字，登记我的家人。我问一下，我的朋友要不要一起登记？就帮他们就登记，登记了很多。 Ya, sering acara tradisi di rumah Buddha tidak terdengar beritanya. Terkadang telah lewat masa pendaftaran bagi yang hendak berdonasi. Nun di sana, sekitar kita ketemu dengan orang-orang baik itu berkata, "Saya kok tidak tahu ya, bisakah saya ikut? Tolong daftarkan namaku, keluargaku." Dan sebentar saya tanya rekanku, daftarkan ya ini semua. 然后呢，他又提醒这个人哦，就说，明年不要忘了通知我哦，还给电话，给办公室的电话哦。所以你看，我们想一想，为什么有人这么热衷来要跟这个神佛家的活动这种传统文化这种祖先所留下来这个传统文化呢？ 这个就是愿意意诚心，所以你现在是处在哪一个时刻，哪一个时期？ Ya, lalu diingatkan lagi, tahun depan jangan lupa kabari ya. Ini teleponku atau ini telepon kontak dari kantorku. Coba kita pikirkan betapa masih ada orang-orang yang begitu antusias dengan acara tradisi leluhur kita yang diselenggarakan di rumah Buddha. Inilah kerelaan atau keikhlasan. Saat ini Anda berada dalam momen atau periode emas. 好，所以我们要表示感谢，所以再说一遍，就是不要跟仙佛谈交易。好，所以当我们在祈祷的时候，不要说我赢了，或是如果我成功了，如果我这样，甚至我赌博，我赢了，或是我赢了以后我要捐那么多钱，好，那就是说，或是用什么骗人的，就是骗人的方法，来让别人能够投资，能够赚到钱了，那赚到钱了以后，我再拿那个钱来了愿。 好，所以这个等，好，就是这个不要错过这个黄金好时刻，好，又是谁的错？好，所以我们不要等到我们好运到来的时候，我们才要捐款。 Ya, kita puji syukur. Sekali lagi, jangan bertransaksi dengan Buddha. Jangan pula pada saat kita berdoa dan sembahyang, Anda mengatakan, jika saya menang, jika saya nanti berhasil, jika seterusnya. Bahkan, jika saya menang judi, saya akan donasikan sekian. Ya, serta dapat kita lihat dan rasakan pada saat ada umat yang bermain Ponzi multi-level. Menanti pembayaran bunga yang berlipat. Menanti dan menanti. Hingga kukut, kehilangan momen atau periode emas. Dan terjadi kesalahan siapa atau lainnya bersifat menunggu rezeki datang baru berdonasi. 所以我
我们就是有机会捐款的时候，请不要说等等这句话，这就是不与佛交易的意思，就是你当下都没有想什么就 OK 我不要等当下的捐献哈。Ya, jika kita berdonasi, berdana, jangan mengucapkan kata tunggu. Itulah makna dari jangan bertransaksi kepada Buddha. 有一句俗语就是说，很多东西我们没有拥有，不过有更多的东西我们可以说感恩。 Ya, ada pepatah yang mengatakannya, 很多东西我们没有拥有，不过有更多东西我们可以说感恩。Ada banyak hal yang tidak bisa kita miliki, tetapi ada lebih banyak hal yang dapat kita syukuri. 所以我们要交代，就是交代大家，这个也是南海古佛观世音菩萨在法会2009年来交代的事情。 Ya, sebelum saya tutup, saya bacakan pesan ya dari观世音菩萨 pada Fahui pada tahun 2009 silam. 他交代深山幽谷景清晰，鸟语花香虫飞吟。 Di dalam gunung terdapat suasana yang tenang dan bersih. Burung berkicau, harum bunga, semerbak, banyak serangga berkeliaran ke sana kemari. 游历其境观自在，烦恼妄想尽皆空。 Suasana ini akan membantu kita untuk introspeksi diri. Kepusingan akan keruwetan dan pikiran yang kacau akan hilang semua. 见山是山，水是水，又见非山非水城。 Melihat gunung, ya gunung. Melihat air, ya air. Hati tenang, pikiran yang polos. Lingkungan yang demikian tidak akan mengganggu hati yang tenang. 灵妙无为通天地，甘霖滋润有心人。 Bila hati nurani bersih dan tenang, maka akan bisa menyatu dengan langit dan bumi. Air suci Buddha akan menambah kemampuan dan kearifan buat seseorang yang mempunyai keinginan untuk belajar. 那我们交代呢就到此，那我们进入到这个自学审思我们要学习。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian renungan untuk kita belajar sendiri. 那这自学审思呢，我们列了3个大纲。第一个大纲， Ya, dari 3 poin ya untuk renungan kita hari ini. Poin pertama, 就是你如何在这个过程当中在每一个活动、每一个思想的当中，都能够保持这个忠诚给予捐赠奉献，就是真正的给予。虽然我给了，可是我还没有看到结果。 ya jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Anda tetap setia dalam proses berdana, berdonasi, berdedikasi dengan tulus dalam memberikan meski belum melihat hasilnya. 那第二个自学审思就是说，现在你要采取什么方法来善用上帝给你的时间跟机会。所以你是谁？是真诚吗？真诚的给予最好的东西的一部分吗？所以为了不要失去这个黄金时刻跟这个时期，避免犯错，所以你要承诺什么？ Ya, yang kedua, langkah apa yang bisa Anda ambil untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan Sang Hyang Adi Buddha saat ini? Siapakah Anda? Bagian dari ikhlas atau tulus dalam memberi yang terbaik
dari apa yang dapat diberikan. Apa komitmen Anda agar Anda tidak kehilangan momen atau periode emas dan menghindari terjadinya kesalahan? 好，所以我们来想一想哦，想一想刚才哈，就是我们列了，就是列了这个几点呢、哈，我们来反思这个4点哈。一个就是愿意，2就是傲慢，3就是侮辱，4就是很多好人。那你是属于这个里面的哪一种？你要选哪一种？ Ya, renungkan 4 poin ini. Ya, poin pertama, kerelaan, 愿意. Poin yang kedua, jumawa atau auman. Poin ketiga, menghina atau uru. Lalu poin yang keempat, banyak orang baik, 很多好人. Silakan dipilih dari keempat poin di atas. Anda di posisi mana? Di poin yang mana? 我们要选哪一个？ Kita mau belajar yang mana? 第3个就是我们就是每一个神佛的家，他都一定要推广这个传统的文化。好，那我们总是要去善解这个佛法真诚的交往哦，共同的努力哦，这就是让慈悲心，这就是慈悲心跟同情心。 Ya, lalu pertanyaan yang ketiga, masih perlukah komen Anda pada setiap acara tradisi leluhur di rumah Buddha ini? Mengerti beragama Buddha dengan baik, tulus bersosial, bergotong royong. Itulah ada metta dan karuna. 好，那今天我们的学习就到此。那我们下个活动我们就是要做神圣的祈祷。下个活动我们交给吉峰，让我们端正真意，好好的来祈祷，祝福我们心想事成。 Ya, 谢谢. Ya, sekarang kita memasuki ke pokok doa kita. Ya, sebelum itu saya mengingatkan sebelum kita berdoa dapat mempersiapkan hati kita, pikiran kita supaya apa yang kita doakan semuanya dapat terwujud. Ya, sekarang saya akan memulai doa kita dan kita semua di sini akan mengikutinya bersama-sama. Berkenan, ajar kami untuk bisa terus mengerti dan peka akan setiap waktu atau momen periode emas yang dalam segala sesuatu ada pintu-pintu yang terbuka bagi kita semua. Berikan kami kesetiaan dan kekuatan untuk terus bertekun dalam proses dan siapkan hati kami untuk menerima momen emas darimu. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天人师的阿弥陀佛. Ya, sekarang mari kita membaca sabda syair kearifan hari ini yang diambil dari Anggutara Nikaya yang kedua ayat yang ke-9. Sebelum kita membacakan yang Indonesia, mari kita bersama-sama mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Lao kita. Dipersilakan. 那要记住哦，我们不要跟上天谈交易哦，要记住哦。好，那我们现在来学习这个智慧诗安姑达拉尼嘎亚第2章第9节。种善的种子，你是可以种植善意，是可以做到的。如果无法做到这一点，
我不勉强你这样子做。我对你说，要培养慈悲心。如果你种善的种子会带来伤害你，我不勉强你这样子做，但你要考虑清楚，种下善心会带来巨大的利益，并且还能产生幸福感。我支持你灌输仁慈。 Iya, kita sekali lagi ya mengingat untuk tidak bertransaksi kepada Sang Buddha, kepada Sang Yang Adi Buddha. Ya, sekarang kita membacakan sama-sama sabda syair kita, ya, sabda syair kearifan dari Anguttara Nikaya 2 ayat yang ke-9 untuk bahasa Indonesianya. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Tanamlah kebaikan. Menanam kebaikan bisa dilakukan. Kalau hal ini tidak bisa dilakukan, saya tidak akan mendukungmu untuk melakukannya. Saya katakan kepadamu, tanamkanlah kebaikan. Jika menanam kebaikan membawa kerugian, saya tidak akan mendukungmu untuk melakukannya. Tapi berhubung menanam kebaikan membawa manfaat yang besar, dan juga membuahkan kebahagiaan, saya dukung kamu. Tanamkanlah kebaikan. 那我们下周见哦，不要错过每一次的机会哦，因为每一次的机会都是让我们睦邻在这个佛陀的慈爱当中。 Ya, jadi kita jangan sampai melupakan dan juga melewatkan setiap kesempatan sekalipun ya, untuk bisa berkumpul di sini dan menerima kasih karunia dari Sang Buddha. 好，那我们今天的上课就到这个地方，祝福各位家人平安健康， Ya, 不 mendoakan 要忘了 semuanya. 哦，下个礼拜然后回来上课哦。 Ya, jangan lupa untuk minggu depan bisa kembali lagi ke sini ya untuk mendengar puja bakti kita. 好，以上。 Iya.